Assalamualaikum semua. Selamat petang saya ucapkan kepada yang menonton sekarang secara live atau kemudian semasa rakaman di vlog dan juga YouTube. Mungkin ramai yang dah sedia maklum dengan judul vlog ini atau tujuan saya mengadakan vlog ini. Kita sekarang dalam perjalanan dalam destinasi menuju ke Sutaya Pavilion Bukit Jalil. Betul lah? Yang pada asalnya kami rancang bertubi-tubi, tapi akhirnya Assalamualaikum Miza, Assalamualaikum Noni. Yang pada asalnya kami sebenarnya merancang untuk pergi. Hari apa kita rancang pergi? Minggu lepas Lepas Rasanya hari Khamis, masa pembukaan tu. Terlalu banyak ranjau, rintangan, halangan dan dugaan yang kami terpaksa lalui untuk perjalanan ke sana. Dan suara tadi yang dengar bukan suara yang biasa anda dengar bersama saya, iaitu Ferdi Fauzi. Ferdi Fauzi masih lagi di kuarantin. Sepatutnya dia keluar minggu ni, tapi dia masih lagi dalam fasa recovery, fasa pemulihan. Dia masih lagi di kuarantin di rumah. Saya bersama dengan Haikal ni, saya punya arkitek buku, saya punya editor buku, menuju ke Sutaya Books hari ini. Jadi perancangan nak ke Sutaya ni memang ada daripada hari pertama lagi, tapi seperti yang saya secara peribadi jangkakan dan ramalkan, memang ramai yang menanti-nanti pembukaan Sutaya Books ni sejak dulu lagi, sejak daripada sebelum Covid lagi sebenarnya. Sebab asalnya, nombor satu kalau nak tahu sebagai makluman, asalnya dia nak dibuka di Pavilion Kuala Lumpur. Pavilion Kuala Lumpur. Kau tahu kenapa dia pindah ke Bukit Jalil? Aku beritahu kau. Kalau ikut kita throwback sikit sejarah, sedikit sejarah tentang apa yang berlaku ni. Kenapa dia buka di Pavilion Bukit Jalil dan tak buka di Galaxy? Sebab dia tak nak dekat dengan dia punya rival, saingan dia. Sebab kalau di Jepun, Sutaya ni dia adalah saingan ataupun dia adalah lawan kepada Kinokuniya. Jadi kalau dia buka dekat Pavilion, dia dah dekat Galaxy. Dan akan ada satu lagi yang akan buka di Stahil. Ada? Ada. Apa? Aku tak pasti sebutan dia macam mana. Islike ke apa? Tapi Jepun. Tak silap aku Taiwan. Nanti aku kena check balik fakta. Tapi kedai buku luar negara juga lah. Dan mungkin level-level Sutaya jugalah sebenarnya. Dalam Fahrenheit? Dalam Stahil. Oh, besar lah. Tak pasti, tapi mungkin kira setara lah. Okey. Kami sebagai pengikut-pengikut, pentasuk-pentasuk dan fanatik-fanatik buku ni memang sentiasa mengikuti perkembangan dunia buku, tak kisah di dalam atau di luar negeri. Stay je. Dan bila ada berita tentang buka atau tertubuhnya kedai buku sebegini, memang kita akan sentiasa follow up lah. Tapi dalam tahun ni tak tahu. Tak tahu. Tapi kalau dekat Stahil tu memang dia dah macam dah letak dia punya panggil apa macam backdrop dia tu lah. Oh, dia dah ada pengumuman lah. Dah akan dibuka. Okey. Syuazan Zuin, apa khabar? Selamat petang. Okey, tu satulah. Kita sekarang nak beritahu tentang perjalanan kita nak pergi Sutaya ni, Sutaya Books ni. Tapi sedikit trivia lah, tadi kita dah beritahu kenapa dia buka di Bukit Jalil, sebab dia tak nak dekat sangat dengan Kinokuniya. Jadi nombor dua, Sutaya Books ni, kalau siapa pernah pergi Kinokuniya, siapa yang minat buku, siapa yang bookworm atau ular buku ni, dia akan rasa pengalaman yang berbeza lah. Okay? Kenapa ramai sangat orang ke Sutaya Books ni adalah dia nak rasa pengalaman baru, dia nak rasa feeling baru, nak bertemu kekasih dan cinta baru lah. Kalau Kinokuniya tu kita dah boleh hafal lah, kita dah boleh hafal lah dia punya sudut dia kat mana, di apa pula, dia punya lokasi dia kat mana. Macam kita dah hafal lah kan? Ya, betul. Buku art kat mana? Kinokuniya. Di kat atas. Buku bahasa Melayu? Sebelah mana? Berhampiran dengan graphic novel. Atau buku bahasa Cina? Ya. Bahasa Jepun? Bahasa Jepun dia ke dalam sikit. Okay, kita dah hafal. Kita dah tahu kira-kira kedudukan buku tu kat mana, rak dia kat mana, kanan kita dah tahu kedudukan kat mana, dan kita dah tahu dah automatically dekat mana. Tapi Kinokuniya ni kembara kita yang pertama, kita punya adventure kita yang pertama, dan kita nak tahulah
kedudukan pertama. Sebab hari tu nak sekadar beritahu ni nombor 3 lah. Haikal nyaris masuk. Nyaris masuk. Cerita sikit pengalaman. Kenapa tak hidup kinokuniya? Ya, hidup kinokuniya. Tapi kita nak bagi nyawa juga pada Sutaya ni. Tengok keadaan dia macam mana. Pengalaman nyaris masuk tu. Masuk Kau pergi minggu lepas eh? 2 minggu lepas. Saya pergi pada rasa 2 minggu lepas lah, hari pertama buka kan. Dan memang tak sangka lah sampai beratur macam tu sekali. Ya, orang ramai tu memang dah jangka. Tapi beratur tu kira saya tengok saya boleh anggarkan dalam 300 meter juga. 300 meter betul ke? Aku tengok gambar 100 meter je. Gambar? Gambar yang kau send orang viral kan, orang send kat aku. Sebab saya tak ambil panorama. Kalau saya ambil panorama dia boleh nampak keseluruhan. Itu minggu pertama? Itu hari pertama. Salah, dahsyat sangat lah. Dan berlarutan sampai hari ketiga keempat juga kot. Macam tu. Dan akhirnya awak tak masuk? Akhirnya sebab saya ni gini tak suka nak beratur. Jadi saya relax-relax lah. Sebab kita memang peminat buku, pengunjung tegar kedai buku ni kan. Kita tak adalah nak ikut hype sangat kan. Kita bila boleh masuk boleh pergi sebenarnya. Kita relax. Kita bukannya influencer ataupun ni kan. Kita tak ada nak kejar-kejar sangat. Sebab yang pergi pun kita beli kan. Ya? Belum. Yang pergi nak tak konten je. Dia nak konten je. Macam kita setidak-tidaknya kita ada misi yang tersendiri yang kita PNC kan. Sebab kalau saya cakap kat dia, cakap saya habislah. Buku satu. Biasa. Saya dengan Haikal biasa berebut buku, bergaduh, putus kawan. Biasa. Buku bebel tu kita senyap-senyap. Senyap ya. Tak tahu beli, post, action, belagak. Macam dia baru post buku-buku pasal solopreneur, pasal copywriter, dia belagak baru beli kan 2 minggu lepas kan. Saya dah beli tahun lepas dah. Saya tahu. Saya relax. Saya terpengaruh dengan dia sebenarnya. Okey, itu rahsia. Kalau awak kalau awak seekor ulat buku, kita mesti saling mempengaruhi secara senyap. Kita gaduh-gaduh tapi kita mesti berkawan secara ni, secara psychic. Apa ni saya cakap, hidup dunia betul panjang gila beratur. Balik tidur dulu, tahun depan baru pergi. Awak sebab awak dah sampai kampung ni Noni. Kalau awak dah balik kampung ni, sebab tu awak relax je tu. Tengok Noni dah sampai kampung belum? Okey, itu yang kedua lah. Yang ketiga adalah kita bila ada di kedai buku ni, dia akan hadir satu semangat perkataan. Ada yang kata semangat tu semangat baru tu yang biasalah. Ada yang kata semangat tu semangat yang boleh wujud hanya untuk orang yang minat buku je. Saya pernah beberapa kali bawa orang atau kawan-kawan lah ke kedai buku, dia orang macam cepat-cepat nak keluar. Macam kita paling kurang setengah jam tau. Itu pun secepat je. Orang macam tak biasa buku dan dia orang mungkin tak mau baca atau mungkin bukan minat dia orang lah. Ada orang sampai pernah cakap kat saya, kawan saya pernah cakap, baca judul je, baca cover je, tengok title je dah ngantuk. Benda semua ni. Tapi ada hati nak beratur. Kita akan tengok kejap lagi lah. Mungkin konsep Sutaya tu sesuai untuk golongan macam ni. Sebab dia bukan semata-mata untuk jual buku. Ya. Dia ada benda-benda lain juga dalam tu. Dan saya dapat info kalau di Jepun tu, saya ada arcade game lagi dalam Sutaya. Kalau yang bising lah di Jepun. Tak, dia macam dia ada ruang lain lah, yang ada pintu lain dah masuk dalam tu. Maknanya dia bukan library lah. Buku ni boleh, kedai buku ni boleh mesti tempat orang beramai-ramai kan. Katanya roller coaster pun ada. Macam kat Times Square. Dia punya lain macam tu kan. Yelah sebab dia katanya memang dia bukan lock, situ bukan dia ambil lock kedai tau. Dia memang ambil satu level je terus. Sebab apa? Kalau negara tu budaya dia memang diterapkan budaya membaca kan. Saya bagi 2 negara membaca yang paling dekat di hati saya, Jepun lah satu kan, dengan di Indonesia. Sebab saya pernah sampai ke Jakarta kan, Pesta Buku Jakarta. Memang dia sampai ke tahap, saya pernah cerita sebelum ni, dia sampai ke tahap dia cetak rompak buku tau. Dia ada buku bajakan tau. Yang mana kalau awak tak mampu atau awak nak buku tu cepat, kalau siang tadi dia dah launch kat Pesta Buku Jakarta kan, malam tu dia dah jual tu. Tapi harga dia memang murah lah. Sekarang dah sampai RM3-4. So itulah negara-negara yang sampai dia dah evolve sampai ada roller coaster, ada arcade dia tak ada ni Wet World kalau Wet World buku masalah buku tu. Assalamualaikum KRMB. Assalamualaikum Ikver
Kau tukar nama lah, susah lah jemput apa kau ni. So itulah antara trivia-trivia dunia buku ataupun trivia-trivia tentang apa ni, Sutaya Books yang kita akan kunjungi sebentar lagi buat kali pertama ni setelah beberapa percubaan tidak dapat dipenuhi, tak dapat dilaksanakan. Hari ni akhirnya insya-Allah lah. Kakak Dara minta kalau tiba-tiba Pavilion Bukit Jalil tutup, kita tahu. Benda tu boleh jadi. Sebab dugaan memburu, mencari ilmu ni dia bukan sebarangan. Dia sama dengan mencari cinta lah. Sebab saya kena haikal ni masih dia bujang sampai dia kahwin pun agak misteri juga. Saya tak kenal siapa isteri sama sekarang. Tak kenal bro. Bukan dah jumpa sekali. Jumpa pernah, kenal tak pernah, cakap pun tak pernah. So tak apalah, tu antara dia isteri dia. Kehidupan peribadi kita asingkan. Kita asingkan. Dia pun bukannya tanya pasal dia girlfriend siapa. Saya suka orang macam ni. Cakap tak banyak, tapi bila dia senyap dia bising. Dia orang senyap dia bising tau sebenarnya. Kamu tak tahu dia bising. Okey, apa tadi? Sebab tu dia lambat, dia tadi janji pukul 12 lebih tapi sampai pukul 5 saya tak bising. Sebab saya tahu dia ada hal. Apa ni? Gulab. Semoga dapat masuk hari ni insya-Allah. Tahun ni juga kita ucapkan ni yang terbaik. Kita ucapkan semoga semua baik-baik berlaku sekarang. Semoga keadaan ayah anda dapat kembali pulih seperti sedia kala. Okey, kita pun dah dekat sampai ni. Kita nak ke Bukit Jalil, Pavilion Bukit Jalil ni. Saya nak tambah satu fakta lah tentang Sutaya Book ni kan. Daripada gambaran-gambaran yang saya dapat, tak tahu lah dia betul ke tak, saya nampak satu benda tentang design dia, tentang dalaman atau hiasan dalaman dia, ID dia agak gelap sikit daripada Kinokuniya. Sebab dia bilang architecture kan, seni bina. Mungkin boleh komen sikit tentang dia punya ID. ID tak masuk lagi. Cuma yang ada saya baca temu bual dengan dia punya CEO, kata silap. CEO Sutaya. Ya. Dia kata Sutaya punya konsep ni dia tak akan ada dua kedai buku yang sama. Maksudnya setiap outlet Sutaya ni berbeza konsep dia. Ya. Sebab kalau saya tengok yang kawan saya Cik Puan Azhar kongsikan gambar Sutaya di Jepun Azhar Abdul Rahman. Ya. Rak dia cerah. Bukan gelap macam kat sini. Di Jepun. Di Jepun. Dan saya kata ada arcade game, ada apa? Roller coaster apa semua tu. Jadi saya rasa setakat gambar yang saya dapat, saya mungkin dia lebih kurang macam OSS lah kot. Kalau kita tengok OSS kan setiap kedai buku dia kan macam lain-lain sikit lah konsep dia kan. Dia bukan macam MPH yang popular ke, yang mana-mana kita dapat lebih kurang sama je kan. Tak. Dia lain-lain. Benar dia. Ini satu USP, satu unique selling point saya agak menarik juga. Saya rasa besok kalau saya diberikan rezeki, ni kenapa kan ni? Macam undang maut aku. Sorry, sedikit iklan. Kadang-kadang bila berbicara sebegini kan, bila berbicara tentang dunia buku, kita kadang-kadang dapat idea untuk bisnes juga. Macam saya sendiri, kalau diberikan rezeki, kalau dikurniakan kesempatan, insya-Allah satu hari nanti untuk buka kedai komik yang saya yakin dia pun akan datang, tak tahu lambat tak cepat. Tapi insya-Allah kalau boleh beratur lah. Saya juga dah buat konsep berbeza lah. Maknanya kedai komik online saya di Kuala Lumpur atau di Subang Jaya atau di Damansara atau mungkin di Terengganu, kampung dia beza-beza. Okay, kalau Terengganu kita buat konsep nelayan. Ada perahu apa semua. Itu je dah boleh baca lah. Mesti dah saya tak buat. Semua orang dah tahu dah konsep nelayan. Saya akan buat dalam tu ada kedai buah. Kalau Terengganu sekarang nelayan tu dah terlalu baca. Tapi kalau buat kedai buah, at least kedai buah yang viral kat Terengganu tu ada saingan. Aduh. Saya boleh buat lawan dia sekarang sebab dia dah kahwin. Okay. So saya pun baru dapat tahu sebenarnya Sutaya ada konsep yang berbeza-beza. Ada konsep yang berlainan di Jepun. Di Jepun ada berapa cawangan dia? Saya tak pasti. Tapi Azhar dah pernah sampai lah. Dah pernah sampai. Kat Malaysia aku tu satu Sutaya kot. Sebab Kinokuniya pun sampai sekarang daripada tahun 98 ni buka, masih satu lagi. Tapi itulah sebab mungkin negara kita bukan negara yang membaca kan. Bukan negara yang meletakkan buku pada tahap yang sepatutnya atau sewajarnya. Sebab tu dia buka satu je. Sebab negara kita ni, kita faham-faham je lah, kita lebih suka membaca media sosial, lebih suka membaca internet, baca bahan-bahan yang bukan cetak lah. Kalau ada pun tu zaman printing, zaman cetak, orang baca surat khabar je ramai.
majalah atau mungkin buku tak pasti tak banyak lagi lah. Okay, so guys, mungkin ada yang tanya kita sudah sampai mana, so buat review sikit lah. Kita sebenarnya dah sampai ke sempadan Puncak Jalil, Taman Puncak Jalil, menuju ke Pavilion Bukit Jalil di hadapan tu. Tapi saya dah jangka lah kalau kita pergi lebih pukul 5, kita terpaksa sekali harung lah dengan orang-orang balik kerja jam, dengan budak-budak ambil sekolah. So kalau awak straight nanti opsi kiri tau, naik flyover tu dari U-turn, lepas tu dah sebab kita dah sampai lah. Okay, terima kasih kerana semua yang join, dan saya harapkan anda terus follow, like, share dan subscribe. Jangan lupa saya punya patreon.com/faizalmokhtar. Untuk video penuh kita ada extra bonus dalam tu, yang kat dalam Sutaya pula. Tapi sebelum saya punya live ni, saya nak tanya satu soalan lah pada Haikal lah, kalau boleh. Soalan bonus, saya suka soalan bonus. Hari ni ke Sutaya first time masuk, apa yang awak cari? Apa yang saya cari tak, pertama sekali saya nak tengok dulu dia punya dalam tu konsep dia macam mana kan. Saya dah ada benda yang saya aim. Oh, dah ada? Jarang ni laku ni. Selalu mengenali dia dan dia mengenali saya. Kita kedai buku jarang tak aim apa, terrandom je. Tapi kena rahsiakan lah. Kalau nak tahu kena ikut dia punya Faizal Mokhtar punya Patreon. Mungkin dia akan dedahkan kat situ. Sebab saya tak ada lagi Patreon saya. Okey. Saya pun mengharapkan bahawa benda ni jangan disebut sekarang. Cuma saya akan terkejut dia ada benda naim. Sebab macam mana awak tahu benda tu ada kat sana? Ke tak tahu? Sebab kita dah ada kawan-kawan yang berkongsi gambar apa yang ada kat sana. Jadi kita kalau kita dah minat buku ni, kita tak tengok sekali lalu, kita zoom lagi apa yang ada dekat rak tu. Ekstrim. Agresif tak dia tipu. Wah, dia dah di informer lah ni. Okey. Tapi ada orang cakap ni kira macam babak bonus lah sebelum anda melanggan atau subscribe saya punya Patreon ni. Saya nak tanya, katanya kalau dari, sebab saya minat komik kan, aku minat komik kan, katanya session komik tak banyak macam Kinokuniya. Betul? Saya dengar macam tu juga. Apa, kita pergi sendiri, kita boleh buat review sendiri kat sana. Okay guys, doakan selamat perjalanan kami. Kita pun sudah sampai di Pavilion Bukit Jalil di hadapan ni. Semoga semuanya okey. Aikal naik flyover tu U-turn. Okey. Kita dah sampai sini. Okay guys, jumpa lagi. Boom. Okay, so saya baru saja masuk ke Sutaya. Tempat pertama yang kita nak check ialah bahagian komik lah, dan seperti yang ramai bagi laporan ni, popular yang saya mengatakan session komik tak sebanyak Kinokuniya lah. Kita tengok di belakang tu ada sikit dia display dia. Itu display untuk orang tahu dah ni session komik sudah ada tiga. Sana banyak yang bahasa kat sini. So basically yang session yang saya suka saya pergi tu kat sini lah. Dia bahagian contemporary comics, graphic novel dan superhero comics. Dia ada label action comics, contemporary comics, superhero comics. Dia banyak ni. Semua banyak ni. Yang lain semua untuk kanak-kanak, untuk kids dan teenager, dengan yang reader lah. So basically memang dia tak kita sebanyak Kinokuniya. Kalau nak mungkin boleh pre-order. So safe to say yang ranking nombor 1 masih lagi Kinokuniya ada. Dia favourite saya banyak komik. So kita nak tengok cara rawak apa yang ada. Basically dia punya audio pun random juga. Ada yang dia tak macam sedetail macam Kinokuniya ada Marvel, DC, Image kan, kita tahu konsep-konsep. Memang dia buat lagi. Dia campur Marvel, DC saya tak tahu apa. Marvel banyak. Atau mungkin tak restore. Ini pada dia. Kalau dia banyak Kinokuniya, dia tak ada. Dia tak. Dia popular. So, saya just nak beritahu lah kepada kolektor atau kaum reader kat sana. Inilah kedudukan dia. Belakang semua tengok. Belakang semua ni komponen Jepun lah. Dia campur semua sikit. Dia ada di random kan, saya lagi. Ini bahasa Melayu semua ni. Yang paling best apa tau? Komik Tembakau ni sebelah Marvel tu. So betul lah bagi dia kata memang dia nak suruh kita explore, satu eksplorasi. Kalau sebelah sini translation ni komik
Chinese atau Jepun dalam bahasa Inggeris. Nak cari Bleacher, nak cari Dragon Ball, mungkin ni section popular kot sebab ramai peminat anime dengan manga kat sini kan. Okay, so last kali sini. Panjang dari sini, hujung saja. Semua berbahasa Cina lah. So basically ni one